Okay, Assalamualaikum. Okay, untuk hari ni kita nak tengok eksperimen tentang mengkaji pencernaan 3 jenis bahan, kanji, protein dan lipid dalam sampel makanan. Okay, so kita join sekali 9.1, 9.2, 9.3. Okay, so ni 3 pembuli ubah pernyataan masalah. Apakah hasil tindakan enzim amylase terhadap kanji? Okey, jadi untuk pencernaan kita kena kaitkan dengan enzim. Untuk kanji, enzim amylase. Okey. Jadi hipotesis enzim amylase menghidrolisiskan, so guna perkataan menghidrolisiskan, ini proses kanji kepada gula penurun. So dalam kes ni gula penurun adalah maltosa. Okey, gula penurun. Okey, yang kedua, pernyataan masalah yang kedua, apakah hasil tindakan pepsin? Okey, pepsin adalah enzim untuk protein kepada polipeptida. So hipotesis kita, enzim pepsin menghidrolisiskan protein dalam ampaian albumin. Okey, kita guna albumin untuk protein. Albumin ni sama ada kalau dalam makmal dia dalam bentuk serbuk, kita bancuh, ataupun dia macam putih telur lah. Okey, albumin ni adalah putih telur. Okey, kepada polipeptida. Okey, untuk yang ketiga, apakah hasil tindakan lipase? So lipase adalah enzim untuk lipid yang akan menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Kita tengok yang pertama dulu. Yang pertama, kamu kena faham tindakan hidrolisis. Okey, tindakan hidrolisis kanji kepada maltosa. So di sini amylase yang dalam badan kita ni adalah amylase air liur. Okey, kanji tambah air, proses hidrolisis kepada maltosa. Yang kedua, okey, maltosa ni adalah gula penurun. Protein, pepsin kepada polipeptida. Kena ingat yang ni selalu ditanya dalam soalan. Okey, lipid tambah air dengan adanya enzim lipase menjadi asid lemak dan gliserol. Okey, so kita terus kepada eksperimen yang pertama. Pernyataan masalah, apakah hasil tindakan enzim amylase? So dekat sini enzim amylase adalah MV. So sebabnya nanti dalam eksperimen kita akan ada 2 tabung uji. Yang satu ada enzim amylase, satu lagi tak ada enzim amylase. Jadi enzim amylase dekat sini adalah MV, manipulated variable. Okey, hasil tindakan terhadap kanji ini adalah RV, responding variable. Kita nak tengok apa hasil tindakan tu. Kanji tu akan jadi apa? Okey. Hipotesis enzim amylase menghidrolisiskan kanji kepada gula penurun. Dan pembuli ubah kehadiran enzim amylase. Okey, bergerak balas kehadiran gula penurun. Okey, kehadiran gula penurun kita nak tengok dengan cara memerhatikan perubahan warna. Okey, kalau ada gula penurun, warna jadi apa? Nanti kita tengok bahan-bahan dia. So, dimalarkan suhu kukus air pada 37 darjah Celsius. Okey, kenapa kita guna 37 darjah Celsius? Okey, sebabnya ini adalah suhu yang optimum untuk amylase. Sebab tu kena maintain pada suhu 37 darjah Celsius. Okey, atau dia punya pembuli ubah dimalarkan kepekatan ampaian kanji kita tetapkan dan juga isi padu campuran. Okey. So bahan yang ni lah bahan yang penting adalah enzim amylase. Sekejap. Okey. Kemudian ampaian kanji 1% iodin. Okey, 2 benda ni ada function dia satu lagi kita nak tengok. Kalau iodin ni kita nak uji kehadiran apa? Kita nak uji kehadiran apa? Iodin. Type. Okey, good. Kita nak uji kehadiran. Okey, very good. Kita nak uji kehadiran kanji. Jadi kita agak-agak nanti dekat tabung uji yang tidak mengalami hidrolisis, warna dia akan berubah. Iodin warna apa? Iodin warna apa? Iodin warna apa? Type. Ada yang tak tahu color iodin? Iodin warna
Mana? Yes, good. Okey, iodin warna kuning. Jadi, kalaulah ada perubahan, ada halosis, maksudnya tiada kehadiran kanji, maksudnya iodin akan berwarna kuning. Kalau kanji masih ada, warna akan berubah menjadi biru tua. Kemudian, kita ada larutan Benedict. Larutan Benedict ni tujuan dia untuk mengkaji kehadiran gula penurun. So, gula penurun ni dia akan menjadi warna mendakan merah bata. So, larutan Benedict ni warna biru. Okey, air suling. Okey. Okey, ini adalah radas-radas yang digunakan di dalam makmal. Okey. Semua ni lah radas-radas dia. So, tengok prosedur. Okey, ini adalah reagent Benedict. Larutan Benedict dia warna biru. Siapa yang tak familiar dengan Benedict? Okey, ini gambar dia. Dalam makmal kita masukkan dalam botol-botol kecil sebab setiap grup akan dapat. So, Benedict ni warna biru. Okey. Kalau tanya Benedict untuk apa, terus kita ingat untuk menguji kehadiran gula penurun. Okey. Gula di sakarida semuanya gula penurun kecuali sukrosa. Okey. Okey, tengok yang pertama. Ini prosedur Sebelum tu, sekejap. Prosedur ada dalam buku teks kalau kamu tengok. Sekejap. Aku tak letak. Okey, tengok prosedur. Sebab cikgu tadi terlupa nak screenshot prosedur dia. Kejap nah. Okey. Kalau kamu cek buku teks tu, okey, prosedur yang pertama, cikgu ringkaskan dalam lukisan ni ya. Okey, kita sediakan 2 tabung uji. Okey, 2 tabung uji dan kita labelkan sebagai A dengan B. Okey. Bila cikgu buat lukisan macam ni, kamu rasa lebih mudah lah untuk kita faham. Jadi kalau nanti kamu dapat soalan eksperimen, kalau susah kamu nak faham apa arahan, kamu boleh buat macam lukisan ke apa, nak bagi lebih faham Okey. So di sini kita sediakan 2 jenis tabung uji A, B, dan kedua-dua tabung uji tu kita masukkan 3 ml ampaian kanji. Okey. And then yang kedua, ni adalah dalam bikar lah. Okey. Cikgu tak dapat nak cari gambar bikar yang sesuai, cikgu lukis kat sini lah. Okey. Kita masukkan kedua-dua bikar itu ke dalam water bath. Ni water bath ni kita buat dalam bikar dan kita maintain suhu dia 37 darjah Celsius. Dan untuk A kita tambah 3 ml 0.5% amylase. A ni. Kemudian yang B, dalam ni tadi ada ampaian kanji kan. Dan kita tambah 3 ml air suling. Dekat sini kita boleh agak apa yang akan berlaku. So, tadi ada kanji. Bila ada kanji dengan amylase, apa akan berlaku dekat A? Proses apa akan berlaku dekat A? Kanji campur dengan amylase. Dapat apa? Proses apa yang berlaku? Amylase ni kan enzim kepada kanji kan. Proses hidrolisis akan berlaku. Lagi pula dekat sini nampak 37 darjah Celsius kan suhu yang optimum untuk amylase. So akan berlaku tindak balas. Tapi kita tak nampak lah apa yang berlaku tu. Kita tak nampak tapi kita boleh buat ramalan. Yang nak bagi nampak sekejap lagi kita akan buat ujian makanan baru kita nampak. So yang B ni, tengok yang B, kanji tambah dengan air suling. Bila tambah dengan air suling, ada tak apa-apa perubahan? Kanji campur air suling. Air suling ni bukannya enzim pun. Dia tak boleh pun menghidrolisiskan kanji. So, maksudnya dekat B ni masih ada kanji. Okay. So, A ni kanji dia semakin tak ada lah sebab dah ditukarkan menjadi maltosa. Okay. So, next, apa yang perlu dibuat? Okay. So, kita ambil 2 ml. Tadi ni, kat sini 3 ml kan. Kita ambil buat keluar 2 ml kanji dan amylase tadi. Dan yang ni 2 ml kanji dan air suling ni kita ambil keluar. Dan kita ambil 2 ml saja masukkan dalam tabung didih yang baru. Tabung uji yang baru. Okay, masukkan tabung uji yang baru.
Kemudian kita masukkan dalam bikar. Kita buat water bath juga. Kali ini kita masukkan dalam air mendidih. Dan kita tambah satu lagi bahan. Kedua-duanya kita tambah dengan 3 titis larutan Benedict. Kita tambah 3 titis larutan Benedict. So yang A ni agak-agak kamu, Benedict ni kan dia nak uji gula penurun maltosa tu kan. So sepatutnya A ni akan mengalami perubahan warna lah selepas 1 minit. Yang B ni ada perubahan warna tak? Yang B. Yang B ni sepatutnya tak ada lah perubahan warna sebab Benedict ni dia akan detect kehadiran maltosa. So yang B ni mana nak jadi maltosa sebab dia just campur dengan air suling saja kan. Okay. So kita rekodkan perubahan warna. Okay. Kemudian kita titiskan pula 2 titis iodin ke dalam baki tadi. Tadi kan kita ambil 2 saja kan. Kita ambil 2 ml. Tinggal 1 kan ml dekat sini. Yang baki tu kita masukkan 2 titis iodin. Tadi kita ambil 2, tinggal baki tu kita titiskan 2 titis iodin dekat A dengan dekat B. Dekat A ni agak-agak warna apa? Iodin ni warna kuning kan? Dekat A ni agak-agak warna apa? Type je salah pun tak apa, cikgu tak marah pun. Okey. Perang lagi. Kamu penting lah, lampu eksan nanti warna-warna ni penting. Seorang je jawab, biru tua. Lagi. Yang A tengok yang A. Lagi. 2 orang jawab. Lagi. Type banyak-banyak cikgu nak tengok. Line okey kan? Perang kekuningan. Lagi. Perang kekuningan lah. Lagi. Mana lagi? Perang. Iodin warna kuning. Perang. Anis kata perang. Lagi. Tengok betul ke tak? Okey. Sekarang ni, Auni pun kata perang. Kita kata tadi iodin warna kuning. Okey, dekat A. Tadi dekat A, amylase tambah dengan kanji. So, sekarang kanji dah ditukar menjadi maltosa. Dekat A sudah tidak ada kanji. Bila kita titiskan iodin dekat A, dia boleh dah detect kehadiran kanji. Dia tak boleh detect kan sebab kanji tak ada. Bila tak boleh detect, warna iodin tu tak akan bertukar lah. Dia akan still menjadi warna kuning. Yang perang tu cikgu faham kamu sebenarnya nak bagi tahu kuning. Kan? Okey. So lepas ni jangan tulis perang, jawapan yang betul untuk iodin adalah kuning. Okey, kuning. So yang B ni, okey, yang B warna kuning iodin dia masuk dengan B. B tu masih ada tak kanji? Sebab kanji campur dengan air suling. Air suling tak ada kesan apa-apa pun dekat kanji. Kan? So, maksudnya sekarang B tu masih ada kanji kan? Kalau iodin campur dengan kanji, warna dia ada berubah tak? Jadi apa? Warna biru tua Alia lagi. Biru tua Anis. Lagi 3 orang cikgu nak. Mana lagi? Biru tua. Okey, Wahida biru tua. Very good. Okey, warna biru. Okey, Fatin pun biru tua. Okey, good. Sebabnya dalam B masih ada kanji. So, bila iodin kita titiskan masuk dekat B, of course warna akan berubah menjadi biru tua. Sebab dia detect kehadiran, dia mengesan kehadiran kanji. Sebab kanji tak berubah apapun. Okey, yang iodin ni, ujian iodin ni kita letak sebelah. Tengok Ahad Benedict tadi, akan berlaku perubahan dekat A ke dekat B? Jawab A atau B. Kita letak Benedict dan kita panaskan dalam air mendidih. Ada perubahan dekat A ke dekat B? Okey, very good. Berlaku dekat A. Pandai. Alright. So, berlaku dekat A sebabnya dia dah dapat detect kehadiran maltosa. Ingat maltosa adalah gula penurun. Okey. So, inilah warna dia. Brick red
precipitate. Wah, mendapkan merah bata. Warna yang belah kanan sekali ni. Okey. Sebenarnya dia ada perubahan macam ni nah. Nanti bila kamu buat eksperimen, dia akan tukar color. Mula-mula kita letakkan blue solution, methylene biru ni. Lepas tu dia akan tukar jadi kehijauan sikit. Lepas tu kita panaskan lagi sampai mendidih. Last kali dia akan dapat mendapkan merah bata. Okey, mendapkan merah bata ni menunjukkan adanya gula penurun. So, bila dalam keputusan tabung uji A ampaian kanji plus dengan larutan amylase 0.5%. Kalau kita buat ujian iodin, tadi kamu kata warna menjadi perang kekuningan. Okey, nak kekuningan boleh kekuningan. Kekuningan boleh, perang kekuningan pun boleh. Alright. Kemudian ampaian kanji 1% campur air suling. Ini kita tengok sekali pun kita boleh faham. Sebab air suling dengan kanji ni tidak ada apa-apa pun kesan. So dia tetap menjadi biru kehitaman. Okey, biru tua, biru kehitaman. Alright. Tadi ujian Benedict, kita dapat mendapkan merah bata. Kalau ampaian kanji dengan air suling ni, kita dapat larutan biru lah. Larutan biru ni menunjukkan yang methylenal biru. Ni Benedict solution. Methylenal biru pula silap, sorry methylenal biru tu dalam BOD jangan silap. Okey, cikgu dah silap dah ni. Okey, larutan biru. Okey. Inilah yang biru tua tadi ni. Biru kehitaman. Yang ni kekuningan, perang kekuningan. Okey, catat ini keputusan yang nanti kamu nak buat dalam laporan. Catat keputusan, screenshot ke. Okey, pun boleh. Alright. Next. Okey, untuk perbincangan bagi eksperimen yang pertama, jelaskan. Jelaskan tindak balas. Jadi, kita kena ada perkataan hidrolisis lah. Okey, yang berlaku di dalam tabung uji. So, jawapan pun kena panjang lah sebab kita nak explain apa yang berlaku dalam tabung uji A. Jadi, kita kena bagi tahu lah antara perkara-perkara yang perlu disebut. Kita kena bagi tahu kanji, kita kena bagi tahu maltosa, kita kena bagi tahu proses apa yang terlibat, kan? Contoh jawapan. Kanji. Kanji ni jadi apa? Dia telah dihidrolisiskan oleh enzim amylase kepada maltosa. Kalau setakat ni saja tak lengkap sebab bila dalam tabung uji A ni, setelah semua tindak balas berlaku, kita akan dapati mendapkan merah bata. Yang tu pun kita kena cerita. Okey. So, kena beritahu lah maltosa ialah gula penurun yang menghasilkan mendapkan merah bata apabila diuji dengan larutan Benedict. Okey. So, yang nombor 2. Nombor 2 ni senang je. Okey, apakah tujuan menyediakan tabung uji B? Untuk apa? Dalam setiap eksperimen kita mesti ada satu bahan yang kita tak letak bahan utama. Okey, very good. Sebagai kawalan. Okey, tabung uji B adalah tabung uji kawalan. Okey, lengkap dah untuk eksperimen yang pertama. Senang je. So, yang first ni, perkara yang penting kamu kena tahu apa perubahan warna bagi menguji kehadiran kanji, apa perubahan warna menguji kehadiran gula penurun. Okey, apakah bahan-bahan yang diuji. Okey, kena faham yang tu. Faham dan kena ingatlah. Ni kalau untuk form 5 ni, benda ni memang kalau kita dapat soalan tu terus boleh jawab lah maksud dia. Tak boleh nak buat ulang kaji dah, memang dalam kepala dah. Itu maksud dia. Okey, next. Next kita nak tengok mengkaji pencernaan protein pula. Okey. So, protein kita guna enzim pepsin. Okey. So, apakah hasil tindakan pepsin terhadap protein? Kemudian, enzim pepsin menghidrolisiskan protein dalam ampaian albumin kepada polipeptida. Okey. So, dia nak hidrolisiskan protein kepada polipeptida. Okey, dimanipulasikan kehadiran enzim pepsin. Maksudnya kita buat eksperimen macam yang first tadi jugalah. Kita guna 2 tabung uji. Yang satu ada pepsin, satu tak ada pepsin. Okey.
So, bergerak balas, kejernihan atau kekeruhan. Yang ni kita nak tengok sama ada jernih atau keruh. Albumin ni dia warna dia keruh. Okey, albumin ni warna dia keruh. So, sekiranya berlaku tindak balas, maka tabung uji tu akan kelihatan warna jernih. Kalau tak ada tindak balas, maksudnya dia still akan keruh. Okey. So, suhu 37, suhu sama, suhu optimum untuk tindak balas enzim. Kepekatan larutan pepsin kita kekalkan kepekatan asid. Cikgu, kenapa tiba-tiba ada asid pula cikgu? Tadi tak ada asid pun. Kenapa yang ni ada asid? Siapa boleh beritahu? Albumin kita pakai asid. Yang tadi amylase tak pakai asid. Kenapa kita pakai asid dalam eksperimen protein? Siapa boleh beritahu? Jawab tahu ke tak tahu? Cikgu nak tengok tahu ke tak tahu. Kenapa kita pakai asid? Tahu ke tak? Tak tahu. Sebab pepsin perlu medium. Very good. Okay, Alia, betul. Pepsin kalau dalam badan kita, dia ada di perut kan? So, perut asid tinggi dalam perut. Kita ada asid hidroklorik. So, dekat dalam makmal pun kita kena sediakan pepsin dalam keadaan berasid. Jadi, kita letakkan asid tapi tak bolehlah pekat sangat. Jadi, 0.1 molar saja. Okay. Alright, jadi kita kena masukkan asid lah untuk memastikan pepsin boleh bertindak balas terhadap protein. Okay. Yang ni cikgu tak lukis lah. Okay, sebab yang ni senang saja dari lukisan ni pun kita boleh faham. Okay, tabung uji A. Untuk A, kita masukkan albumin. Kita masukkan asid dan kita masukkan enzim, pepsin. Yang B sama juga, cumanya pepsin kita tak masuk, kita masukkan air suling. Nampak macam ni, terus kita fahamlah yang B ni kawalan. Yang akan berlaku tindakan adalah DA, tindakan hidrolisis protein kepada polipeptida. Okey. Yang ni senang sebab kita hanya tengok perubahan color. Okey, rendam semua tabung uji di dalam kurus air pada suhu 37. Perhatikan keadaan campuran di dalam tabung uji A dan B pada awal. So, pada awal, cikgu bagi tahu tadi albumin ni keruh kan? Jadi pada awalnya dia akan keruh lah. Maksudnya enzim tu tak dan lagi lah nak pergi jumpa dengan protein tu. Dia baru 0 minit yang pertama kan? Maksudnya kita tengok keputusan. Tabung uji A pada 0 minit agak-agak dia keruh ke atau jernih? Awal-awal ni. Keruh ke jernih? Yes. Okay, very good. Keruh lagi lah. Baru nak berjumpa. Okay, enzim tu baru nak berjumpa dengan substrat. So, masih keruh. A tu walaupun kita tahu dia dah ada pepsin, dia dah campur dengan albumin, tapi masih belum berlaku tindak balas lagi lah. Okay, masih keruh. Yang B pun samalah, masih keruh. Okay, kita tunggu sampai 20 minit pada suhu 37 darjah Celsius. Apa jadi pada A? Warna berubah jadi apa? Okay, very good. Dia sudah ada. Okay, pandai, dia akan ada perubahan menjadi jernih. Okay, yang B keruh lagi lah sebab dia tak ada apa-apa bahan pun nak tukarkan dia. Okay, B senang. Okay, jelaskan keputusan yang diperoleh dalam tabung uji A. 2. Apakah tujuan menambah asid hidroklorik ke dalam setiap tabung uji? Okay, kita tengok yang nombor 1. Jelaskan, maksudnya explain di dalam tabung uji A dan B. Maksudnya dia nak tanya yang A, dia nak tanya yang B. Kita tengok A, B. Okey. Tabung uji A. Warna kelihatan jernih pada akhir 20 minit sebab enzim telah menghidrolisiskan albumin kepada molekul polipeptida yang lebih kecil. Ni yang penting ni. Dan larut air. Larut air. Bila larut air, sebab tu kita nampak color dia menjadi jernih. Okey. Jadi polipeptida ni berbanding dengan protein. Protein ni molekul besar. Kalau polipeptida ni molekul kecil, dan bila kecil dia boleh larut dalam air. That is why kita nampak warna dia menjadi jernih. Okey.
So yang B ni tiada enzim pepsin, sebab tu dia nampak keruh. Sebabnya tidak ada proses hidrolisis yang berlaku, dan kita bagi tahulah tabung uji tu hanyalah sebagai kawalan. Alright. Okey, 2. Ni samalah. Okey. Yang tadi cikgu explain kan, cikgu tanya tadi, apakah tujuan menambahkan asid hidroklorik pada setiap tabung uji? Sebab asid ni untuk enzim bertindak dalam keadaan optimum. Okey, dalam keadaan berasid. Pepsin ni dia suka keadaan berasid. So kalau kita tambah air ke, kurang tindakan dia tu kurang sebab dia tidak berasid. Okey. Okey, boleh ikut setakat ni. Kita dah pi 2 eksperimen dah. Kalau kita cepat habis, kita boleh habis awal lah. Okey. Okey, next. Okey, aktiviti 9.3. Kampoi 3 eksperimen hari ni. Kita nak kaji lipid pula. Okey, lipid ni bila bertindak balas dengan enzim lipase. Ingat lipase. Lipase ni siapa yang keluarkan dalam badan kita? Siapa ingat? Enzim lipase dalam badan dikeluarkan oleh siapa? Pankreas. Yes, okay. Pankreas keluarkan lipase. Dia ada 3 enzim yang dikeluarkan. Ingat LAT Ingat LAT. L for lipase, A amylase pancreas, T trypsin. Yang ni kita fokus dekat lipid. So, dekat pankreas tu dia hanya keluarkan untuk dirembeskan ke duodenum. Okey, itu cikgu selit-selit sikitlah apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, hipotesis enzim lipase menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey, asid lemak dan gliserol. So, dimanipulasikan kehadiran. Bila sebut kehadiran ni, mestilah 2 tabung uji juga. Satu ada enzim lipase, satu tak ada enzim lipase. Okey. Masa bergerak balas, masa yang diambil untuk warna merah jambu penunjuk phenolphthalein. Apa benda pula cikgu penunjuk phenolphthalein ni? Apa benda ni? Okey, ini adalah indikator untuk menunjukkan asid ataupun alkali. Saya tengok yang apa benda ni penunjuk phenolphthalein ni. Okey. Malar suhu sama juga 37. Isi padu minyak masak. Ni lain sikit, kita tambah minyak masak dan juga isi padu campuran. Okey. Ni dia ni. Okey, ini adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, warna dia ingat warna pink. Warna pink yang cantik kalau dia dalam keadaan alkali. So pH dia di antara 8.2 hingga 12 macam tu. Kalau dia berasid, maksudnya warna dia jernih. Dia tak ada color lah, colorless. Okey, ingat hari ni kita ingat warna banyak kuning ada, mendapatkan merah bata ada, kuning keperangan, mendapatkan merah bata, warna biru. Okey, biru kehitaman, warna jernih, warna pink. Macam-macam color ni ingat Okey. So, prosedur dia, kita sediakan 2 tabung uji, labelkan A dan B. Kemudian setiap tabung uji kita isikan semua ni lah 2 ml minyak masak, natrium karbonat 0.2 molar dan ada cecair pencuci pinggan mangkuk. Semua ni ada function dia. Tutup kedua-dua tabung uji dan kita goncang dan kita tambahkan 3 titis penunjuk phenolphthalein ke dalam setiap tabung uji dan goncang lagi. Lepas tu kita buat ni dulu baru kita masukkan 1 ml enzim lipase. Ada sebab kita goncang ni. Kita goncang ni ada sebab dia. Okey. So lepas dah masuk enzim tu, then kita akan masukkan dalam kukus air dalam 37 darjah Celsius. Dan kita tengok masa untuk penunjuk itu bertukar dari merah jambu ke tidak berwarna. Maksudnya nak tukar daripada keadaan beralkali kepada berasid. Okey. Sebab apa berasid?
Sebab kita nak tengok perubahan adakah lipid tu telah ditukarkan menjadi asid lemak dan gliserol. So asid lemak tu yang akan didetekkan kalau ada perubahan warna menjadi tak berwarna. Nah, nampak tak? Sebab tu dia pakai penunjuk phenolphthalein. Okey. Alright. Okey, tabung uji A yang ada sama bahan dengan B tapi ada beza. Yang ni kita letakkan 1 ml enzim lipase, 1 ml air suling. Okey. So, kita sebab dia nak masak dia nak masak. Alright. Kalau 1 ml enzim lipase, masa yang digunakan untuk menukarkan warna menjadi tidak berwarna, dia ambil masa, kita anggap sebagai 5 minit lah. Kita buat anggaran 5 minit. Okey. Untuk air suling, ada tak perubahan warna daripada merah jambu ke tidak berwarna? Ada atau tidak? Rasa ada tak? Tidak. Okey, tak ada lah kan? Sebab tidak ada apa-apa tindak balas perubahan daripada lipid kepada asid lemak dan gliserol. So, tidak berubah. Maksudnya warna pink tu tetap warna pink selepas 5 minit pun kita tunggu dia tukar, dia tak ada tukar pun. Dia tetap warna pink, menunjukkan masih lagilah ada natrium bikarbonat tu. Maksudnya masih ada dalam keadaan beralkali. Okey. Okey. Soalan perbincangan. Okey, mengapakah penunjuk phenolphthalein digunakan dalam eksperimen ini? Mengapakah penunjuk phenolphthalein digunakan dalam eksperimen ini? Okey, cikgu teringin nak dengar suara sesiapa yang boleh bagi jawapan. Secara lisan pula. Kenapa kita guna penunjuk phenolphthalein? Tadi cikgu bagi tahu dah. Dia boleh mengesan. Dia ni adalah penunjuk apa sebenarnya? Ada tak jawapan? Alia Mursyida? Untuk menunjukkan asid atau alkali. Okey, itu jawapan yang jawapan tu ada tapi dia umum. Okey, ada lagi jawapan lain. Siapa nak cuba? Form 4, Batrisha masuk tak? Batrisha. Ada? Okey, tengok jawapan dia. Tak ada jawapan, tak apa. Okey, penunjuk phenolphthalein digunakan dalam keadaan kita nak menunjukkan bahawa keadaan beralkali itu dah bertukar menjadi tidak berwarna apabila pH kurang dari 8.4. Okey. So penunjuk phenolphthalein berwarna merah jambu. Kita kena kaitkan dengan color dia. Berwarna merah jambu apabila dalam keadaan beralkali. Kita spesifikkan dia lah. Warna kita habaq tadi macam Alia bagi tahu, dia kata nak menunjukkan keadaan berasid atau beralkali. Jawapan tu dah ada tapi kita kena spesifik dengan warna. Okey, dengan warna kena bagi tahulah. Merah jambu tu beralkali. Kalau tak berwarna tu menunjukkan berasid. Maksudnya pH kurang daripada 8.4. Okey. Nombor 2. Apakah tujuan menambahkan cecair pencuci pinggan mangkuk ke dalam setiap tabung uji? Okey, tujuan dia untuk dia ni macam garam hempedu. Okey, yang ni soalan garam hempedu ni cikgu biasa tanya dalam grup amali hari tu sebab dia akan bagi emulsify. Dia bagi proses mengemulsikan tu, maksudnya menjadikan lipid itu dalam keadaan titisan halus. Jadi cecair ni akan bertindak macam garam hempedu yang memecahkan lipid kepada titisan yang lebih kecil. Sebab tu kita goncang kan. Kita goncang bagi cepat-cepat dia jadi titisan halus. Bila dah lepas goncang, kita masuk cecair pencuci pinggan tu, kita goncang-goncang-goncang, baru kita masukkan enzim. Bila enzim masuk, dia tengok dalam keadaan titisan halus, lagi senang dia bertindak balas.
sebab luas permukaan dia bertambah. Okey. Jadi tujuan dia untuk menambahkan luas permukaan bagi tindakan enzim. Sebab tu bila berlaku tindak balas, dia lebih nampak kesan dia. Okey. Alright. Terangkan tindak balas yang berlaku di dalam tabung uji A. Okey. Yang ni yang A tadi Apabila lipase menghidrolisiskan lipid kepada asid lemak dan gliserol. Okey. Jadi asid ni, asid ni lah yang menunjukkan adanya proses hidrolisis. Jadi macam mana kita nak tahu kata ada asid? Sebab tu kita letakkan phenolphthalein. Bila phenolphthalein ni warna dia pink. Bila warna pink menunjukkan dia alkali. Tapi dah asid dah asid ada. Jadi warna pink sudah berubah menjadi jernih. Jadi kita confirm lah kata ada hidrolisis. Faham tak? Okey. Sebab tu kita guna phenolphthalein. Okey, jelaskan keputusan yang diperolehi daripada tabung uji B. Yang B tak ada apa-apa kan? Okey, kita bagi tahulah sebagai kawalan. Okey, sebagai kawalan. Untuk menunjukkan tanpa lipase, kalau tak ada lipase, maka lipid ni tak boleh ditukarkan menjadi asid lemak dan gliserol. Jadi, bila jadi warna merah jambu tu disebabkan merah jambu tu menunjukkan dia dalam keadaan alkali. So, sampai bila-bila pun nampak alkali, jadi kita boleh buat kesimpulan lah tak ada pun asid. Asid tu main daripada mana? Asid tu kalau ada hidrolisis barulah jadi asid lemak dan gliserol tu kan. Tak? Okey, itulah dia punya jawapan perbincangan. Boleh faham tak takat tu? Boleh tak? Dengar suara bagi juga semangat sikit. Okey, good. Right? Jadi 3 eksperimen kita kampui hari ni secara tak bersemuka, secara online. Cikgu harap kamu fahamlah. Kalau nak tengok eksperimen-eksperimen boleh Google dalam YouTube, mungkin ada yang pernah buat secara secara dalam makmal. Okey. So, kita selitkan sedikit soalan-soalan daripada soalan SPM yang berkaitan dengan amali ni. Okey, cikgu masa fahamkan dan type jawapan. Cikgu nak tengok jawapan apa. Jangan tengok kawan, kamu type je. Fahamkan. Okey, apa jawapan? A, B, C atau D? Okey, apa jawapan dia? Wahida. Okey, lagi? Ada jawab A, ada jawab C. Aida lagi? 2 orang saja. Ada jawab B, ada jawab A kod, ada jawab A. Lagi, mana lagi? Semua kena cuba tulis. A. Kalau siapa rajin buat soalan-soalan past years, dia akan jumpa soalan ni. Okey, kita tengok jawapan yang betul. 3 ujian makanan yang berlainan telah dijalankan ke atas satu sampel makanan. Okey, ujian Benedict, pemerhatian ya. Ujian makanan, dia buat untuk susu. Mula-mula dia buat untuk susu. Ujian Benedict, mendakan merah bata terbentuk, menunjukkan kata
susu ni ada gula penurun. Ujan bioret, tiada perubahan. Ujan iodin, larutan iodin menjadi biru tua. Okey. Tengok biskut. Kalau biskut mendekam tu tengok yang mana yang dia ni, kalau kita cek macam ni lah, ujan Benedict dia mendekam merah bata terbentuk, maksudnya positif bagi gula penurun. Okey. Ujian bioret untuk protein. Ujian iodin untuk kanji. Okey. Susu ada kanji tak? Susu ada kanji tak? Susu mana ada kanji. So, yang susu tak boleh lah. A tak boleh lah. A tak boleh sebab kat sini dia positif untuk kanji. Larutan iodin menjadi biru tua. So, pangkah. Susu salah. So, biskut. Biskut ni diperbuat daripada tepung. So, tepung ada kanji. Okey, boleh. Protein. Biskut tak ada protein. Biskut kita buat gula kan. Ujian Benedict mesti ada gula penurun. Jadi B tu kita KIV sat. Ikan goreng. Ikan goreng ada ke kanji? Mana ada. Ikan boleh tak boleh. Berbola daging pun tak ada kanji. Okey, salah lah. So jawapan yang paling tepat apa dia? Biskut lah. Silap pula. Bukan susu jawapan ni biskut. Sorry. Jawapan ni silap ni. Bukan susu. Jawapan dia biskut. Jawapan dia B. Cikgu silap tarik dia jawapan ni. Okey? Saja ni. Saja buat bagi silap. Okey. Next. Jawapan dia B tadi, biskut. Okey, jadual di bawah menunjukkan kelas makanan dan enzim-enzim yang terlibat dalam hidrolisis. Okey, kelas makanan X, amylase, sukrase, laktase, maltase. Y, pepsin, tripsin, erepsin. Okey, so amylase, sukrase ni apa dia? Kelas makanan apa yang terlibat? Ni senang je ni. A, B, C atau D? Pepsin, tripsin, erepsin. Ni untuk apa? Jawapan ni apa? Senang je. Amylase ni untuk karbohidrat. Samalah. Amylase, sukrase, laktase, maltase. Ini karbohidrat. Okey. Kalau pepsin, tripsin, erepsin adalah protein. Ya, jawapan dia adalah A. Betul. Okey, very good. Macam ni senanglah. Okey. Alright, soalan terakhir. Jadual di bawah menunjukkan kelas makanan dan tempat berlakunya hidrolisis. Mulut, perut, duodenum. Perut, duodenum. X ni ada 3 tempat yang boleh berlaku. Mula-mula sekali dekat mulut. Tahulah kalau mula-mula kat mulut tu, apa dia? Mula-mula sekali dekat mulut, pencernaan pertama yang kita ada dekat badan kita ni adalah pencernaan karbohidrat. Okey. Tapi cikgu kenapa ada A dengan D karbohidrat? Kita tengok yang kedua. Perut. Pencernaan pertama di perut adalah protein. Pencernaan protein. Pencernaan protein adalah pencernaan pertama di perut. So, jawapan dia apa? Last sekali. Yang ni. Okay. Yes, very good. Jawapan dia A juga. Okay, A juga. Okay. So, itu sahaja. Okay, untuk